Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Al-Jawharul Mahub. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Al-babus tsani was-salasuna fi fadilatit tawadhu'i. Bab yang ke-32 pada menyatakan kelebihan merendahkan diri. Tajuk yang kita nak baca pada malam ini ialah kelebihan tawadhu', merendahkan diri. Diambil daripada kalimah wada'a. Wada'a ni makna letak. Kemudian ditambahkan ta dan alif atas timbangan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tawadha'a yatawadha'u tawadhu'an, iaitu dalam keadaan musyarakah, bersekutu pada dirinya, sungguh-sungguh meletakkan dirinya kedudukan yang rendah tanpa menjadi hina. Ini orang yang tawadhu', rendah diri, tak sampai taraf hina, tidak sampai taraf jadi pengemis. Oleh sebab itu digunakan kalimah tawadhu' di atas timbangan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tawadha'a yatawadha'u tawadhu'an dalam kaedah bahasa Arab. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya tilkad darul akhirah, tilka itu dalam bahasa Arab. Bila Allah berfirman menggunakan ismul isyarah, isim yang menunjukkan, memberi maksud, mengambil perhatian. Zalikal kitab, kitab itu. Macam kalau kita cakap tuan kita, kan? Mana tu? Jadi dalam bentuk gaya bahasa yang memberi maksud, mengambil perhatian. Mengambil perhatian. Rumah tu, kita kata. Jadi kalimah zalikal kitab, zalikal baitu, tilkas sayyaratu, rumah itu, kereta tu. Jadi mengambilkan intibah ataupun mengambil perhatian. Dan iltifat mengambilkan perhatian supaya memalingkan muka memandang kepadanya dan tidak terpandang kepada yang lain. Tilkad darul akhiratu, demikianlah ataupun itulah negeri akhirat. Demikianlah negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan dia. Bagi siapa? Lilladzina, bagi mereka. Mereka yang mana? La yuriduna 'uluwan fil ardi, yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian. La yuridun, bahasa Arab ana la urid, mana aku tak nak. La yuridun, sentiasalah mereka itu
tidak berkehendak ketinggian dalam dunia ini. Kerana la yuridun, yuridun ialah fi'il mudhari', memberi maksud sentiasa ataupun sedang. Saya sedang saya tak nak sekarang ni. Ana la urid, ana la urid. Ana la urid. Mana sekarang ni tak mau. Anta turid, kau nak tak? Mana merujuk sekarang. Jadi la yuridun memberi maksud sekarang dan berterusan, memang tidak mahukan. Tak mau apa tu? Uluwan, ketinggian. Di mana ketinggian tu? Fil ardi, fi dalam al ardi, bumi. Maka di muka bumi ini. Wa fasadan, dan juga la yuriduna fasadan. Dan tiada, mana dan tiada fasad, tiada berkehendak mereka itu akan fasad. Waw tu ialah ataf disandarkan kepada la yuridun. Wala yuriduna fasadan, dan mereka tidak berkehendak fasad, melakukan kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kepujian itu bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahannya, ketinggian tersebut disebabkan ianya tidak ada takabur dan tawaduk. Kesudahannya adalah diberikan kepujian bagi orang-orang yang bertakwa. Muttaqin ialah isim fa'il, yang ianya adalah isim, asalnya ittaqa yattaqi muttaqi, menunjukkan benar-benar dia bertakwa. Contohnya, kita menyebut ana muta'allim, saya adalah guru. Ana mudarrisun, saya ialah guru. Ana fallahun, saya seorang peladang. Apabila menggunakan nama ataupun isim ni menunjukkan betul-betul dia. Betul-betul dia tu bersifat dengan sifat itu. Mana Allah berfirman lil muttaqin, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Betul-betul orang yang bertakwa sifatnya iaitu tidak meninggikan diri dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda tanya kepada kita, apa maksud tawaduk? Apa maksud tawaduk? Maka Tuan Syekh kita telah menguraikan kepada kita maksud tawaduk. Dan hakikat tawaduk itu ialah apa tawaduk? Izharut tanazzuli anil martabati liman yuridu ta'zimuhu. Tawaduk ialah menurunkan diri. Izharut tanazzul, menzahirkan diri ni rendah gitu. Dia ambil kalimah nazala tanazzul. Izharut tanazzul anil martabah, iaitu tawaduk ialah menurunkan diri daripada martabatnya. Mana menzahirkan, menurunkan diri daripada kedudukannya. Bagi siapa? Bagi orang yang hendak dibesarkan dia. Kalau orang tu orang yang mulia, kita orang tu ada mempunyai kelebihan, kita ataupun seseorang yang ada kelebihan, ianya tidak menunjukkan kelebihannya, bahkan dia merendahkan diri. Merendahkan diri. Yang disebut dalam istilahnya izharut tanazzuli anil martabah. Menzahirkan merendah diri, an meninggalkan kedudukan dia. Meninggalkan kedudukan dia, liman bagi sesiapa yuridu yang dikehendaki ta'zimu mengagungkan dia. Mana orang nak agungkan dia, tetapi dia ni merendahkan diri. Merendahkan diri, tidak ada sifat sombong dan takabur. Ini takrif yang pertama. Takrif yang pertama. Kata qil, pandangan yang kedua pula. Takrif tawaduk. Apa itu tawaduk? Tawaduk iaitu membesarkan orang yang di atasnya kerana kelebihannya. Definisi yang lain ataupun takrif yang lain, ta'zimun
man fawqahu li fadlihi. Mengagungkan orang yang tinggi kedudukan di atasnya kerana dia ada kelebihan. Ini orang tawaduk. Contohnya kita rendah diri kepada orang yang lebih hebat daripada kita. Kita ada sifat merendah diri. Itu ta'rif. Ta'rif ni banyak sangat. Contohnya dalam kitab Awariful Ma'arif li Imam Syuhrawardi rahimahullah ta'ala mentarifkan bab tawaduk ni lagi banyak daripada kitab kita ni. Itu ta'rif yang disebut oleh ulama. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa tawaduk ini adalah merupakan saranan daripada Allah Subhanahu wa taala? Para alim ulama tasawuf berhujjahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu sekalian cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kamu. Disebut dalam ilmu tasawuf ini dinamakan majzub. Siapa cinta kepada Allah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tarikkan dia ni jadi orang yang sentiasa cinta pada Allah dan Rasul. Maka dia perlu dilatihkan dirinya supaya menjadi orang yang cinta kepada Allah. Kalau dia tak latih diri dia cinta pada Allah dan cinta pada Rasul, dia tidak akan dapat cinta Allah kepada Rasul. Begitu juga orang yang kata, saya belum dapat hidayah lagi. Dia sendiri yang tak mencari hidayah Allah. Macam mana saya tak dapat hidayah lagi? Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Iaitu sekiranya kamu cinta pada Allah, maka ikutlah aku, itu ikut Nabi SAW, pasti Allah cinta kepada kamu. Mana perlu ada usaha untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita cinta pada Allah dan Rasul, Allah akan cinta pada kita. Tapi kalau dia tidak semaikan kecintaan tersebut, maka Allah tidak akan beri. Kerana kalimah hubbun ini diambil daripada kalimah habbun yang saya telah huraikan dalam kitab Hikam, iaitu habbun ini ialah biji benih. Jadi kalau kita tanam contohnya, tanam pokok durian daripada benih yang baik, maka kita perlu semaikan dia, kemudian kita bajakan dia, kita jagalah sehingga dia ada besar. Kalau kita racunkan, kalau ada serangga-serangga yang boleh mengancam pokok tersebut, sehingga dia besar dan dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Begitulah orang yang nak cinta pada Allah ni, dia perlu semai daripada awal. Semai dan racunkan perisik-perisik yang boleh merosakkan cinta dia kepada Allah. Kalau dia tak lawan musuh-musuh yang boleh merosakkan cinta pada Allah ni, maka dia akan jadi macam satu serangga perisik yang boleh merosakkan pokok hub ini, dia hilang habis. Sebagaimana pokok dah datang serangga, datang ulat, habis. Walaupun nama durian dia macam-macam jenis durian yang baik, maka hanya tinggal batangnya, lama-lama dia mati. Begitulah hub ini, apabila tidak disemai dan tidak dijaga, dia akan jadi punah habis. Betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan firman Allah Ta'ala tersebut, maka Nabi SAW bersabda, yang dimasukkan fattabi'uni qala alal birri wat taqwa. Mana ikut aku itu atas apa? Atas melakukan kebaikan dan taqwa, warahbati, dan juga rasa gerun kepada Allah, wazillatin nafsi, dan juga menghinakan nafsu dia. Ini tawaduk. Mana dalil tawaduk? Iaitu firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Iaitu dalil itulah yang dipakai oleh di kalangan para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara tawaduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dijemput oleh orang yang berdehaka ataupun seorang hamba abdi, dia terima jemputan tersebut. Dia tidak membezakan sama ada orang kaya ke, sama ada orang susah ke, sama ada dia orang merdeka ke, ataupun dia bukan orang yang merdeka. Maka inilah menunjukkan bahawa
Nabi SAW seorang yang tawaduk. Kalau kita membeza-bezakan, ini orang kaya, ini orang senang, orang miskin kita tak pergi, orang senang-senang kita pergi. Kalau datang rumah orang kaya-kaya ni, sebab kita apa, orang berhormat, orang apa semua, ada hidayan yang teristimewa. Ada hidayan teristimewa. Kemudian tempat kita pun special. Pergi rumah orang susah ni, makan sama-sama dengan orang, kita rasa macam kita terhina. Ni, siapa ada sifat begini? Kibir. Iaitu takabbur. Tidak ada tawaduk. Begitu. Wa yaqbalul hadiyata. Dan Nabi SAW menerima hadiah. Walau annaha jur'atu labanin. Sekalipun ia seteguk susu. Bagi mana ada di kalangan umat Nabi SAW ni hadiah kepada Rasulullah SAW seteguk susu, seteguk aja, bukan segelas, seteguk. Rasulullah terima. Rasulullah terima. Kalau kita ini aja. Begitu. Au fakhidha ardam, ataupun diberikan peha arnab. Tahu arnab kecil ya? Bagi peha arnab ya. Kalau peha lembu boleh tahan, ni peha arnab. Rasulullah SAW menerima. Allah wa ya'kuluha, makan. Wala yastakbiru an ijabatil amati wal miskin. Dan Nabi SAW tidak pernah berbangga diri. Semua jemputan diterima dan tidak pernah menolak. Kalau orang bagi walaupun benda itu sedikit, terima, jangan kita menolaknya. Kerana kalau kita tolak, itu tanda kita ni tidak tawaduk. Kita tak tawaduk. Ya kita kata lah, dah simpanlah, rumah saya pun banyak lagi. Tak boleh begitu. Terima. Dah tu nak bagi hadiah kat orang, bagilah hadiah. Jangan sampai menyebabkan orang lain kecil hati. Kecil hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dalam kitab kita ni menyebut kata qil, pandangan yang ketiga pula ya. Ketiga, iaitu bahawa engkau merendahkan diri dan mengikut bagi sebenar dan menerima akan yang sebenar pada orang yang berkata kecil ada ia, atau orang yang besar, yang mulia, yang hina, yang merdeka, atau sahaya laki-laki atau perempuan. Tilik bagi perkataannya, tiada bagi orang yang berkata, maka iaitu senya tawaduk ia bagi yang sebenar dan mengikut baginya. Tarif yang ketiga, iaitu al-istislam lil haqqi. Istislam lil haqqi memberi maksud bahawa sesungguhnya orang yang tawaduk ini ialah menerima segala-galanya. Menerima segala, istislam mana tunduk, mana merendahkan diri dan tunduk kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Apa yang sebenar ikut. Walaupun kita terkena pada diri kita. Kalau benda itu hak, kita kena terima. Jangan orang bawah kena, tang kita tak kena. Tang kita bagi alasan, 1000 alasan. Tak boleh, tak ada tawaduk. Tawaduk ini ialah walaupun bila kita buat salah, mengaku kita salah. Tak ada beza. Orang bawah ke orang atas, kalau salah tetap salah. Tidak ada perbezaan di antara orang bawah dan orang atas. Salah tetap salah gitu. Ini orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk. Oleh sebab itu Luqmanul Hakim radhiyallahu an pernah berkata, ma'ruf dalam suratul Luqman, di antara kata-kata hikmah Luqman. Luqmanul Hakim ni ahlul hikmah. Luqmanul Hakim radhiyallahu an berkata, likulli syai'in matiyatun. Bagi tiap sesuatu itu ada kenderaannya. Wa matiyatul amali at-tawadhu. Kenderaan bagi amal ya tawadhu. Kalau kita nak pergi jauh, kenderaan kita ni kena baik. Tayar kena baik, enjin kena baik, kena servis lah. Kalau kuil rosak, datuk 10 tahun, pastikan nak jalan ke
nak berjalan sampai ke Perlis, fikir-fikirlah. Tahu-tahu sampai nilai, kurang terus. Jadi semua kita kena tengok tayarnya dan sebagainya, itu matiyah. Sebab perjalanan kita ini jauh, perjalanan kita akhirat. Maka kalau kenderaan yang tidak baik, maka kita, kalau kenderaan jenis semput, tak sampai ya. Maka kita akan terkandas sebelum sampai. Maka apakah kenderaan yang paling baik untuk sampai ke akhirat, destinasi kita, selamat sampai? Luqmanul Hakim berkata, at-tawadu'. At-tawadu', iaitu tawadu'. Kalau dia banyak beramal, tapi dia takabur, tapi dia ini sombong, tidak merendah diri, tidak tunduk kepada Allah. Ada orang tak mau tunduk kepada Allah, dia juga tawaduk. Doa pun malah, tapi bila dah sakit, doa dia panjang. Sekarang ni kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir pertama, doa belah cepat. Ini sombong ni, tak rendah diri kepada Allah. Sebab dia sekarang sihat, sebab sekarang ni ada jawatan besar. Sibuk je, syarat sana syarat sini, sampai berdoa pun tak boleh. Ni tak tawaduk. Tapi bila dah sakit, panggil budak-budak tahfiz baca Quran, suruh orang baca Yasin, suruh orang doa ni macam-macam. Dulu kamu bongkak dengan Allah, tidak mau berdoa. Barang siapa yang berat nak berdoa, itu tanda bahawa ianya sombong. Dia tidak tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Nabi SAW telah bersabda, tuba liman tawada'a min ghairi munqisatin, atau min ghairi munqasatin. Tuba, berjayalah. Berjaya bagi siapa? Liman tawada'a, bagi mereka tawaduk, tapi tawaduk yang tidak mengurangkan diri dia. Tapi kalau tawaduk sampai orang hina dia, itu bukan tawaduk. Tawaduk yang tidak mengurangkan kedudukan dia. Wa zalla fi nafsihi min ghairi maskanatin, dan dia menghinakan diri dia, jangan sampai jadi pengemis. Jangan sampai jadi pengemis. Wa anfaqa malan jama'ahu min ghairi ma'siyatin, dan membelanjakan hartanya, mana nafaqah, harta yang dikumpulkan bukan pada maksiat, tapi belanja pada jalan yang diridai oleh Allah. Wa rahima ahlaz zulli wal maskanah, Allah merahmati yang orang ni akan orang yang rendah dan orang yang miskin. Jadi kalau kita ada berkedudukan, sentiasa merahmati orang yang susah. Wa khalata ahlal fiqh wal hikmah, dan sentiasa bergaul dengan orang yang faqih dan ahlul hikmah. Ahlul hikmah yang mengetahui halal dan haram. Kalau orang begini, termasuk orang yang tawaduk, orang yang merendah diri. Seorang ulama sufi yang terkenal, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, berkata, apa tanda seorang itu tawaduk? Sebagaimana dalam kitab kita menyebut tadi, bahawa sama ada yang menegurkan dia itu adalah budak kecil. Kalau benda itu benar-benar, kena terima. Jangan sebut kau ni beringus. Beringus. Dulu ada seorang masyayikh, syekh kepada semua syekh tarekat di Mesir. Tarekat Mesir. Ada driver dia kata. Driver dia. Driver dia kata, Tuan Syekh suka, kerana ketika itu dia dilantik menjadi Datuk Bandar Tonto. Datuk Bandar Tonto. Macam Dr. Zulkifli lah. Mula-mula dia ulama kan, dilantik jadi menteri. Dilantik jadi menteri. Dilantik jadi menteri. Dia pun tak sangka lantik jadi menteri. Dia bukan ahli politik. Begitulah Syekh ni.
dilantik menjadi Datuk Bandar Tontoh. Jadi dia suka besarkan masjid-masjid di antara masjid Sayyidina Ahmad Badawi. Masjid Sayyidina Ahmad Badawi, dia ada beberapa masjid yang lain. Tiba-tiba driver dia kata, "Syekh, malam tadi saya mimpi." Dia kata, Sayyidah Sabah. Dia kata, "Sampai nanti Tok Syekh kau, masjid-masjid lelaki semua dibesar je. Mentahlah aku perempuan, tak peduli aku pun." Masjid Sabah ni, kalau kita masuk daripada Lebuh Raya, kita akan jumpa Masjid Sabah. Abang tak nampak pasal itu sebab malam. Hari kita jumpa Masjid Sabah, Sayyidah Sabah. Dia Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Dia kata, "Kau siapa?" Dia pandang leki driver dia. Mimpi mainan syaitan tu, dia kata. Mainan syaitan. Pada waktu malam bermimpi dengan Sayyidah Sabah radhiyallahu anha. Sabah tu kata, "Mentahlah aku perempuan. Kau tak peduli aku." Dia pun terjaga. Maka dia berjanji, "Masjid kau akan ku besarkan." Oleh sebab itu kalau pergi Pekan Tonton Mesir, Masjid Sayyidah Sabah ni besar. Itu kisahnya. Jadi sebelum ini dia mana lekeh driver driver. Rupanya driver ini makam lagi tinggi daripada dia. Maka barangkali driver ini kerana dia betul-betul ikhlas berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dia beribadat. Dia tahu dia driver. Ini Syekh Kabir, serban besar, jual besar. Cakap orang selawat, dia pun tak selawat sangat. Begitu. Saya bawa sana, saya bawa sini. Sejak hari itulah dia sedar bahawa barangkali orang bawah ini lebih tinggi kedudukannya. Sampai sekarang ni kalau kita pergi ke Mesir di Pekan Tontoh, Masjid Sayyidah Sabah ini begitu besar. Ini kisah dia diceritakan macam mana kisah dia membesarkan Masjid Sayyidah Sabah radhiyallahu anha. Allah yarhamu. Ketika dia meninggal dunia, Pekan Tontoh menjadi mendung dan turunnya hujan renyai-renyai. Seolah-olah ketika itu bumi ini merasa sedih kerana kematian seorang yang alim yang sebelum ini sujud ke bumi, dan langit begitu sedih kerana tidak ada lagi amalan dinaikkan melalui dia. Saya saksikan sendiri. Mesir ini bukan senang nak hujan. Bukan musim hujan, dia mendung dan turun hujan renyai-renyai. Jalan Pekan Tontoh penuh macam demonstrasi. Tidak ada tempat yang kita penuh orang kerana kebaikannya, kewarakannya. Tak payah war dalam TV. Ini orang yang warak, ini wali Allah. Ini wali Allah. Tak payah kita bagi RM2 untuk takbirat. Kita ramai ni sebab panggil budak tahfiz, satu bas. Seorang dapat RM5. Ramai ya. Ni lillahi ta'ala orang datang. Bukan bagi seorang RM5, seorang RM5. Bukan peruntukan sampai RM5,000 nak bagi orang semayang untuk kita. Tapi orang hadir. Itu di antara, kalau kamu nak mengetahui seseorang itu dimuliakan oleh Allah, lihatlah waktu dia meninggal dunia. Lihatlah dia ketiga meninggal dunia. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam ta'rif yang ketiga ini, sama ada yang menegur itu adalah orang besar, orang mulia, orang yang hina, mana orang bukan orang berjawatan. Sama ada merdeka ataupun hamba sahaya, perempuan ke. Tengok kalau perkataan dia, nasihat dia itu betul, maka hendaklah diterima. Diterima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apa Abu Sulaiman Ad-Darani berkata? Man aradal khutwata. Barang siapa yang hendak melangkah, dia kata, kalau kita nak melakukan sesuatu, falyatawadha 'inda ta'ati. Waktu kita nak melakukan amalan taat, rendah diri.
Setiap langkah kita nak melakukan taat, hendaklah kita tawaduk. Kalau kita tak tawaduk ketika nak melakukan taat, haba'an mansura. Dia jadi seperti debu-debu di pertebangan. Kalau dia pasal tumbuh dulu, Ustaz, dia suka sebut haba'an mansura. Sa'mat dia suka sikit, jadi haba'an mansura. Jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Debu-debu berterbangan. Wat tawaduk, apa itu tawaduk? Alla tu'jib bi'amalika. Jangan kamu merasa hairan diri dengan amalan kamu. Kita rasa kita lah banyak amalan, kita tak seorang-seorang hebat aku ni, zikirku banyak, puasa aku banyak, aku tak kata orang, aku diam, aku tak suka campur dengan orang. Ini orang yang ujub. Orang yang ujub, heran diri dia, rasa dia lah hebat, menunjukkan kepada orang, maka nama dia riak. Nama dia adalah riak. Sama lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan kata qil, pandangan yang keempat pula, iaitu bahawa tiada melihat bagi dirinya maqam dan tiada kelakuan yang melebihkan dia atas orang lain. Dan seterusnya, ta'rif tawaduk ini apa dia? Ta'rif tawaduk ini iaitu alla yara li nafsihi maqaman wa halan. Alla yara, jangan dia melihat akan dirinya maqam wala halan. Ini istilah ilmu sufi. Maqam ialah kedudukan yang tinggi, yang tetap. Hal iaitu keadaan dia berubah. Contohnya, dia pandang sekarang ni aku memang baguslah sekarang. Dulu aku tak bagus, sekarang tambah bagus. Rajin mengaji, kan? Dah tu perubahan pun nampak, aku ni sekarang bagus, hal lah. Dia pandang diri dia hal. Kalau banding dengan kawan-kawan aku, lagi semua haprak belaka tu, dia kata, aku ni dah bagus lah. Was sekarang bagus. Was sekarang sudah bagus. Kawan-kawan awak teruk sebelaka. Ini hal. Dia rasa dia bagus, kan? Kemudian dia rasa memandang diri ini sudah maqam. Maqam yang tetap. Maqam ialah kedudukan yang tetap, seperti sabar, syukur. Itu maqam. Hal ini dia boleh berubah. Sekarang ni hal bulan Ramadan, hal ni apa? Oh, bagus. Situlah kuat bersedekah. Hal bulan Ramadan ni, hal ni ialah bersedekah. Dharma kuat. Kalau nak dharma, kita nak tengok orang bersedekah bulan Ramadan lah. Hal tu nah. Situlah dia sembahyang sunat. Aja sembahyang sunat. Kalau sembahyang tarawih ni, alhamdulillah, ni hal. Hal ni tidak boleh dibiarkan begitu. Dia mesti dilatih sehingga sampai kepada tahap tetap nama dia, maqam. Yang dinamakan taqwa contohnya. Maqam taqwa. Macam puasa, maqam taqwa. Bila sampai maqam taqwa, maqam redha, dia redha begitu. Redha contoh diajar pada bulan Ramadan. Redha dengan lapar, redha dengan kehausan, redha melakukan ibadat walaupun dalam keadaan seperti dipaksa. Letih tu, tapi buat juga ibadat, maka dia jadi redha. Maqam redha, sabar, dia berterusan sehingga dia sudah sebati kepada dia. Ini dinamakan maqam. Macam kita orang Melayu dah sampai pada maqam, iaitu makan nasi. Maqam ni lah makan nasi. Walaupun kita dah makan bihun, makan bihun, nak tukar menu, Abang Zawi tukar menu, makan bihun. Kalau makan mi takut berangin, orang kata banyak kapur, makan bihun. Bihun, kuih tiaw, sama je. Tak boleh. Habis tinggi 2 minggu. 2 minggu. Dia nak juga sesuap nasi. Sebab dia sudah jadi maqam. Macam mana pun suap nasi kena juga. Macam mana pun mestilah dia nak rasa juga sedikit. Kalau tak, macam tak sempurna.
Itulah umpama maqam. Itulah umpama maqam. Kalau orang dah biasa orang tua-tua, dia kena kopi. Mesti ada kopi. Dah minum dah ini macam-macam. Dia tanya, ada kopi? Kopi. Dia kena nak sikit juga kena kopi. Sebab dia sudah maqam. Tak kena kopi, dia tak. Ini maqam nama dia. Itulah umpama dari sudut amalan kita. Apabila sudah sebati, alhamdulillah, dia jadi maqam. Kalau kita kadang ada, kadang tak ada, kalau itu nama dia hal. Jangan memandang pada dirinya, iaitu hal. Disebutlah kita ni. Maka jangan melihat pada dirinya maqam. Oh, maqam aku bagus sekarang ni. Dan tiada kelakuan tu hal nama dia. Hal. Yang melebihkan dia atas orang lain dan tiada melihat akan terlebih jahat daripada dirinya. Jangan pula pandang wala yara anna fil khalqi wa syarru minhu. Jangan pandang ada orang lain lagi teruk pada aku. Mana aku ni kira okeylah. Nak bandingkan si Mamat tu lagi teruk pada aku. Dia lagi teruk, dia kata. Kalau dia ada merasakan sedemikian rupa, dia pandang orang lain ada yang lebih teruk daripada dia, maka orang ni masih lagi belum tawaduk. Tapi kalau dia rasa dia lebih teruk pada orang lain, maka dia adalah orang tawaduk. Pandangan ini ialah pandangan Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Abu Yazid ni jadi warak sebab mak dia doakan dia. Mak dia doakan dia. Ya Allah, jadilah anak aku Yazid ini anak yang soleh dan bertakwa. Kerana dia berbakti kepada mak bapak dia. Terutama dengan mak dia, yang saya telah pernah cerita di surau ni, kita ke mana kita baca kita Al-Yawaqi' wal Jawahir fi uqubati ahli al-kaba'ir, dalam bab derhaka mak bapak. Abu Yazid Al-Bustami ini pegang gelas sehingga melekat tangannya. Yang mana gelas itu ialah di dalamnya ada susu. Kerana musim sejuk, dia tak mau susu ni jadi terlampau sejuk, dia dakap gitu. Pegang dan dia dakap. Kerana musim terlampau sejuk, tangan dia ni sampai melekat pada ni. Sampai melekat. Oleh sebab itu mak dia pun terjaga tengok anaknya Abu Yazid dalam keadaan masih berdiri. Cerita tu panjang. Berdiri. Dia kata, Yazid, ngapa berdiri? Dia kata, kalau saya duduk, sakut tertidur, nanti mak terjaga, mana susu yang aku nak? Bertuah anak aku. Kau masa kecil-kecil, nak susu, ku bagi. Aku dah tua, nak susu, kau tidur. Begitu. Jadi Abu Yazid tak mau begitu. Sehingga tangan dia ni melekat, bila mak dia nak susu, dia cuba tarik. Bila dia tarik ni, sehingga terseliat kulit dia. Menitik darah. Bila dia menitik darah ni lah, mak dia berdoa. Ya Allah, jadilah anakku Yazid Al-Bustami ini anak yang saleh dan bertakwa. Allah makbulkan. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Kata-katanya panjang, tapi dalam kitab kita ambil yang pendek sikit. Madamal abdu yazunnu anna fil khalqi man huwa syarru minhu fahuwa mutakabbirun. Mana-mana hamba Allah yang memandang bahawa terdapat orang lain lebih teruk daripada dia, maka itulah kedudukan orang takabur. Siapa rasa orang lain ada lebih teruk pada dia, dia takabur. Macam mana? Kemudian orang tanya kepada Syekh Abu Yazid, mata yakunu mutawadhi'an, bagaimana keadaan orang tu dinamakan tawaduk? Ini yang disebut dalam kitab kita, idza lam yara li nafsihi maqaman aw halan, orang yang tidak memandang pada dirinya sampai kepada maqam ataupun hal. Jadi Syekh kita ambil pandangan Abu Yazid Al-Bustami ni dirangkumkan jadi satu ta'rif. Jadikan satu ta'rif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian Syekh memetik dalam kitab As-Sirajul Munir karangan Syekh Al-Azizi rahimahullah ta'ala.
As-Sirajul Munir. Sebenarnya ada alif lam tu di dalam As-Sirajul Munir. As-Sirajul Munir. Kalau Sirajul Munir dari sudut kaedah bahasa Arab tak betul. Kerana As-Siraj Al-Munir tu jadi sifat cahaya lampu yang yang menerangi. As-Sirajul Munir. As-Sirajul Munir. Kitab ni masyhur. Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah." Riwayat oleh Abu Nuaim radhiyallahu an dalam kitab Hilyatul Awliya. Abu Nuaim meriwayatkan hadis ni. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, diangkatkan dia Allah Taala. Mana barang siapa yang rendah diri, Allah angkatkan. Dan barang siapa yang membesarkan dirinya, apa dia punya natijah dia? Direndahkan dia oleh Allah Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan rendahkan kedudukannya. Allah akan rendahkan kedudukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia antara kelebihan orang yang tawaduk. Yakinlah bahawa sesungguhnya kalau kita tawaduk, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan kita. Tapi kalau kita takabur, waktu kita ada jawatan, hormatlah kita. Tapi kalau kita tak ada jawatan, tak ada apa-apa, orang pandai hina kepada kita. Dan Allah bukan setakat manusia menghinakan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hinakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda kepada para sahabatnya, "Mali la ara alaikum halawatal ibadah." Qalu wa ma halawatal ibadah? Qala at-tawadhu'. Mali la ara, tidaklah bagiku memandang ke atas kamu kemanisan beribadat. Macam mana nak dapat manisnya ibadat ni? Macam kita nak manis, kita ubah gula. Gula merah ke, gula Melaka ke, gula putih ke, gula pirang, ubah gula. Mana kalau nak manis, gula. Tak ada gula, ubah madu. Tak ada madu, Jeffrey, ni dekat kampung dah ada buah. Kalau kita makan, dia manis je. Bubuh benda yang boleh kita tahukan sesuatu yang boleh memaniskan. Bila ibadat ni tak ada rasa manis, sebab apa tak ada rasa manis? Qalu wa ma halawatul ibadah. Jadi para sahabat bertanya, apakah dia kemanisan ibadat itu? Qala at-tawadhu'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tawadhu'. Bila kamu rendah diri, rasa seronok ibadat. Kalau kita pergi satu tempat, kita hendaklah sentiasa nak dimuliakan, tiba-tiba orang tak mulia, bangang je sekira. Contohnya, suruh panggil kita ceramah, kita sampai, tak ada seorang pun sambut. Hangat hati. Lepas tu bila sembahyang sunat, kita pun menyorok-yorok di belakang. Tak ada seorang pun cari. Tak ada seorang pun. Bertuah saya surau ni. Bertuah. Kita pula terhegi-hegi pergi ke depan. Saya lah Ustaz Syukri. Oh, Ustaz mana? Ada kata. Sila Ustaz. Minta maaf pun tidak. Cukup waktu berhenti terus. Ceramah, cukup waktu berhenti terus. Masuk, dah azan dah, azan. Sebelum azan dah tanya, dia masuk nak azan dah. Sebab apa tu? Dia hangat hati. Daripada ikhlas jadi tak ikhlas. Kenapa? Kerana nak disanjung. Bila kita rasa nak disanjung, dia akan jadi tidak rasa seronok beribadat. Kita nak bagi ceramah pun tak rasa seronok. Kita sembahyang sunat tadi pun jadi tak rasa seronok. Semua tak jadi rasa seronok. Tidak akan merasakan kemanisan beribadat. Apapun ibadat,
Kalau kita nak disanjung, tak tawaduk, Nabi SAW menyebut tidak akan mendapat kemanisan beribadat. Sama balik kita kata. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan daripada riwayat Abu Nu'aim radhiyallahu anhu. Abu Nu'aim, kitab beliau paling masyhur Hilyatul Awliya, nama kitab. Itu yang dalam kitab Hilyatul Awliya ni, para sahabat Nabi SAW bila dia berzikir, dah sampai satu tahap infial nama dia. Dia rasa lazat ni, sehingga bergoyang-goyang badannya. Goyang-goyang badan ni umpama pokok-pokok kurma yang ditiup oleh angin. Bukan terus-terus melompat. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kerana terlampau khusyuk dia, seronok dia berzikir sampai bergoyang-goyang badan. Boleh tak? Ya, para sahabat berzikir sehingga bergoyang-goyang badannya seperti pohon kurma yang ditiup oleh angin. Ni ada kita Hilyatul Awliya. Contohnya ada sahabat kita bila berzikir, dia bila naik syekh ni, habis badan dia bergoyang. Tiba-tiba dia terbangun pula. Allah, Allah. Dia majzub nama dia. Biarkan dia. Dia rasa lazat. Kita zikir, macam orang gila pula. Kita kata, jangan. Sebab kita tak rasa keseronokan dia. Keseronokan dia. Oleh sebab itu tidak boleh dihalang. Kenapa? Kerana dia sudah sampai rasa seronok. Menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Bergerak-gerak badannya. Dalam keadaan pada permulaan tidak. Apabila dia berzikir merasakan lazatnya, kemanisan menyebut nama Allah tu sampai dia teringat lain, sehingga bergerak-gerak badannya. Sama dia bergerak itu terlampau khusyuk ataupun merasa takutnya kepada Allah. Ada orang merasa takut, bila dia zikir-zikir rasa takut, diam, dia rasa takut. Itu habuan dia. Habuan seseorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi bukanlah berzikir yang macam joget lambak. Itu tak betul. Kita pun Allah, 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 Allah. Dia tak ada dalam syariat. Tak ada dalam syariat. Boleh petik-petik macam dulu orang Melayu kalau kenawin, duit kahwin malam ada joget lambak. Orang belah-belah video dulu dah syad tempat saya. Dia punya nama orang panggil anak puteri joget dia orang asli. Orang asli. Berdiri orang asli ni. Petik. Orang asli tu datang begitu. Dulu jahiliah belaka. Jahiliah. Seronok kalau tak ada ni orang pulau. Keduri kahwin malam ni tak ada joget lambak. Kena pulau. Tak nak buat kemah, tak nak apa semua, tak nak buat Allahu Akbar. Dulu kalau catering ni orang langsung tak datang. Kena makan beridang dalam talam. Dulu. Sekarang alhamdulillah peringkat berperingkat. Ini dakwah, mana ustaz-ustaz yang berdakwah ni sabar menyampaikan Islam ni betul, ni tak betul. Alhamdulillah. Nak bersuruh orang pakai tudung pun bukan senang dulu. Pakai tudung, orang pakai tudung dia kata kepala botak. Pakai tudung dia kata hantu kom-kom, macam-macam. Kita pun masa pergi sekolah, masa nampak orang pakai tu, hantu kom-kom, hantu kom-kom. Ini cabaran-cabaran. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Kalau dulu pakai serban, jangan. Serban ni ulama aja. Ni budak ni pakai serban ni. Macam mana boleh pakai serban? Apa begitu? Pelik pakai serban ni. Mengaji di mana ni? Dulu kalau pakai serban ni, ya Allah. Orang pandang, ada yang dapat ijazah pakai serban. Sekarang ni alhamdulillah, pakai serban, pakai jubah. Alhamdulillah. Kesabaran menyampaikan ilmu Allah. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Barang siapa merendahkan dirinya, diangkatkan oleh Allah Ta'ala, maka iaitu pada dirinya dhaif dan hina, dan pada mata manusia besar. Walaupun pada diri dia nampak dia lemah kan, tapi kerana tawaduk ni, orang pandang mulia pada dia. Orang pandang mulia dia. Dan barang siapa takabur, bangga diri, direndahkan Allah Ta'ala, maka iaitu kecil dan hina pada mata manusia. Dan pada dirinya besar, dia rasa dia hebat.
Dan pada diri dia rasa mulia perasaan dia. Perasaan dia rasa dia hebat, dia mulia. Tapi dipandang oleh manusia, manusia kata, belagak tu. Kata. Kau sekarang boleh lah, besok dah tua siap kau. Jadi orang pun tak hormat dia. Kerana dia tidak tawaduk. Justru itu Abu Osman radhiyallahu anhu berkata, asal tawaduk ini adalah di atas 3 perkara. Asal tawaduk. Yang pertama, min zikril abdi jahlahu. Apabila hamba itu menyebut bahawa dia ni jahil. Saya tak tahu, saya tak pandai, kan? Kalau dia rasa dia hebat, ya, itu yang jadi bangga diri. Yang kedua, min zikrihi zunubahu, sentiasa ingatkan banyaknya dosa. Kalau dia rasa dia banyak dosa, dia tidak akan pelekeh orang. Tapi kalau dia rasa dia yang banyak pahala, dia akan pelekeh orang. Kau ni bila nak sembahyang sunat? Dia rasa dia hebat. Kita dah tua-tua ni kena banyak sembahyang sunat. Ana alhamdulillah lah. Sehari semalam 30 rakaat. 30 rakaat. Ini anak umur 66 lah ni. Entah umur baru 50. Kalau 10 rakaat pun tak boleh buat, Allah malu dengan orang tua macam aku. Ni rasa kita yang hebat. Jangan rasa begitu. Hendaklah min zikrihi zunubahu, sentiasa mengingatkan dosanya. Dia akan jadi tawaduk. Yang ketiga, wa min zikri faqrahu ila Allah azza wa jal, sentiasa ingatkan diri dia ni, iaitu fakir, berhajat kepada Allah. Bila sentiasa kita merasakan berhajat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan jadi orang yang humble, orang yang tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini yang disebut dalam kitab kita. Dan daripada Abi Salamah Al-Madani. Oh, ini panjang. Panjang. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah wa ja'al akhira kalamina min ad-dunya 'inda intihai ajalina قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.